Patahlah hati. Macam salah lagu pula Mengindang-indang padi huma, mengindang dalam tampian. Itulah antara keistimewaan pada hari ini untuk kami bawakan kepada anda. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya Hanif Miswan. Kita berlintas langsung sebenarnya dari kampung Paya Jara Sili, dan ini adalah zon penduduk Melo, zon Melo kabarnya. Sebab apa? Sebab kita nak berlintas langsung berkenaan dengan padi. Ada keistimewaan dekat sini, padi yang ditanam sendiri, dan juga penduduk kampung dekat sini, tuan rumahnya lah memang menyediakan ataupun menggunakan sepenuhnya tanah yang ada ni untuk bercucuk tanam. Dan antara yang dicucuk tanam itu adalah padi. Dan padi ini boleh menjadi beras, dan beras itu pastinya boleh dimakan. Banyak yang saya nak kongsikan kepada anda, dan kita nak tengok kepada proses-prosesnya, apa yang boleh kita lakukan, apa yang perlu kita ketahui, dan macam mana cara nak memproses ataupun menanam padi, proses menjadi beras, sehinggalah menjadi nasi untuk kita makan. Itu antara keistimewaannya, banyak yang saya nak kongsikan. Jom kita mulakan Malaysia hari ini. Aduh, kan pagi-pagi kita dengar suara Hanif jarang tau. Kecuali kalau dia berlintas langsung, dia mesti mula dengan lagu. Itulah. Tadi kita dah agak dah. Ini mesti ada belanja satu lagu. Mesti. Tapi apapun, selamat pagi Afad dan juga penonton-penonton Malaysia hari ini. Tak nak balas ke lagu? Balas pantun boleh? Ada pantun? Tak payah, kalau balas pantun dia nak 2 jam bersiaran Malaysia hari ini. Kita ada sejam saja. Apapun kita nak berkongsi dengan anda semua, pastinya ini dia makanan ruji negara kita yang menjadi isu baru-baru ni, merupakan satu isu yang hangat diperkatakan, isu harga beras naik. Ada pula kartel yang menjadi dalang di sebalik kejadian ini. Ada pula katanya input penanaman padi kita harga mahal sebab pesawah kita tidak dapat meletakkan harga yang baik dan untuk kalangan masyarakat kita. Jadi apa sebenarnya yang berlaku berkaitan dengan kenaikan harga beras ini? Ya, kalau bercakap tentang beras ni, kita tahu bahawa sekarang ni kerajaan nak memperketatkan tentang sekuriti makanan negara. Tapi kalau kita nak bercakap lagi tentang beras ini memang merupakan antara makanan ruji rakyat Malaysia. Anda kata kalau tak ada gula ke, tak ada makanan-makanan lain, tak ada masalah. Tapi beras ini memang menjadi pilihan ramai lah. Anda kata kalau tak ada beras tu, boleh bergaduh lah orang cakap kan. Jadi kita nak bawakan kepada anda semua berkaitan dengan beras ni. Sebab kita ada 2 perkara lah mungkin yang akan kita bincangkan dekat sini kan. Kalau bercakap tentang beras ni, dulunya mungkin kita bercakap tentang beras yang tak ada. Stok beras yang tak ada. Sebab apa? Sebab kita pun digembar-geborkan tentang keadaan kat Malaysia ni. Dengan ceritanya 5 bulan nanti tidak akan ada beras. Tapi kerajaan takut ada krisis makanan kan. Dan satu lagi mungkin disebabkan harga beras yang terlalu mahal. Bayangkan kalau biasanya saya beli beras 10 kilo harganya RM26. Memang orang yang beli beras dalam rumah Encik Afad lah ya. Bukan. Okey, tapi panjang lagi sebenarnya kita nak cerita tentang ni. Tapi nanti kita akan bawakan dan perhalusi. Sebelum tu macam biasa, apa yang berlaku di negara kita adalah pastinya perubahan cuaca yang perlu kita kongsikan di sini. Kalau anda pergi ke APIMS ataupun Air Pollutant Index Management System, portal ini ada berkongsi tentang bagaimana keadaan secara keseluruhannya di Malaysia. Ayuh kita sama-sama melihat kepada tanda terlebih dahulu. Warna kuning ini menunjukkan unhealthy. Jadi kalau kat sini kita tengok, ini dia kawasan di Batu Pahat Johor dan juga satu lagi kawasan tadi mungkin terlindung di sini. Di kawasan Lakin. Di kawasan Lakin dan juga Batu Pahat Johor. 2 ini menunjukkan IPU yang tinggi 155 dan 122 di sini. Jadi sekarang ni kalau kita lihat keadaan indeks pencemaran udara cuma berlaku di Johor sahaja yang kita lihat unhealthy ataupun keadaan tidak sihat. Jadi ianya bukan bermakna kalau hijau tu ada boleh keluar kat rumah dan sebagainya. Jadi kita doakanlah agar keadaan cuaca kita, khususnya keadaan jerebu ni berkurangan. Tapi kita pun dah lihat kita pun dah sedia maklum bahawa keadaan jerebu ni semakin lama semakin berkurangan sebabkan peralihan angin. Okey, jom sama-sama itu berkaitan dengan di negara kita, negara Malaysia. Kita saksikan pula rangkuman berita dunia luar negara. Sejak 7 Oktober lalu, jumlah rakyat Palestin yang cedera dan terkorban akibat kemusnahan yang melanda semakin meningkat ekoran pertempuran antara Palestin dan Israel. Tindakan Israel mengebom kawasan-kawasan awam di samping tindakan rejim menyikat bekalan asas air, sumber elektrik dan makanan sangat keterlaluan. Pintu keluar di sempadan Rafah antara Mesir dan Semenanjung Gaza turut terganggu akibat serangan udara Israel dan tembakan artileri.
Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Beberapa video yang menunjukkan situasi sebenar di lokasi kejadian turut tular di laman media sosial dan mendapat pelbagai reaksi daripada warganet. شهيد اللي عاش Sebagai tanda sokongan terhadap rakyat Palestin, warganet menggunakan tanda pagar atau hashtag Israel Cuak di aplikasi X. Secara tidak langsung, tanda solidariti ini menzahirkan rasa ihsan dan perikemanusiaan masyarakat khususnya dalam kalangan umat Islam. Ya, sedar tak sedar hampir lebih kurang dah 6 hari ya, Hanim. Kita lihat berlaku pergolakan di Palestin, berlaku peperangan antara Hamas dan juga pihak Israel. Jadi apa yang boleh kita buat dekat sini, mungkin cuma berdoa dan juga mungkin kita boleh mengulurkan sedikit bantuanlah untuk menolong saudara mara kita yang berada di Palestin. Baik, tabung kemanusiaan Palestin Media Prima digerakkan bagi membantu dan juga menyumbang kepada orang ramai yang ingin sama-sama menghulurkan sumbangan anda. Melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Anda boleh screenshot cepat-cepat. Nombor Maybank dan juga bank muamalat telah pun disediakan yang mana paling sesuai untuk kita gerakkan bantuan, dan misi ini adalah sangat-sangat penting kerana apatah lagi bukan dalam keadaan perang, mereka sangat memerlukan, tetapi dalam keadaan yang begitu kritikal dan semakin tidak terkawal ini, bukan hanya doa, kalau ada sedikit kemampuan, inilah tempat yang terbaik untuk anda hulurkan bantuan anda. InsyaAllah kita gerakkan tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Ya, sekali sebanyak dapatlah meringankan mungkin kesengsaraan yang dialami oleh saudara Islam kita yang berada di Palestin. Okey, kita nak kembali bersama dengan Anip Miswan. Ya, Abang Padi Humor kita tadi. Rasanya dia dah kat mana? Padi Humor. Dah dekat tengah-tengah bendang ke apa ke? Ya. Jadi kita terus saja. Apa juga yang dibuat tu? Dia belai apa tu? Dah dengan angsa pula. Ke angsa ke apa tu? Angsa tipu-tipu. Yang bukan-bukan. Silakan Hanif. Kenapa engkau kurus? Macam mana tak kurus? Padi belum berbuah. Belum masak semula. Okey, kita kembali. Terima kasih Afak dan juga Anim di Sri Pentas. Kita di Kampung Paya Jarasile ni. Okey, macam yang saya cakap tadi, kita nak kongsikan berkenaan dengan penanaman padi yang dilakukan di rumah ini. Sangat istimewa sebab ada tanah yang luas jugalah di sini dan kemudian bercucuk tanam, dan antara yang dilakukan ataupun antara yang diusahakan di sini adalah padi sehinggalah boleh dituai menjadi beras. Kita nak tengok macam mana DIY padi ini dilakukan. Saya nak jemput ni Mok Suno kita bersama dengan kita, Puan Nur Zaliha Salihah yang bersama dengan kita di sini, tuan rumah jugalah. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ke Mok Su? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi menerima kehadiran kami ni. Saya sangat teruja, excited sebenarnya sebab kita melihat kepada tanaman padi di belakang rumah ni. Macam mana timbulnya idea tu? Sejak bila ni Mok Su? Saya timbul idea saya daripada 5 tahun yang lalu lah. Kerana minat mendalam mengenai padi. Dari kecil saya membesar di sawah padi di Tanjung Karang. Jadi orang kata minat tu walaupun duduk di mana masih terbawa-bawa lagi lah. Dan dia satu membuat apa? Terapi. Mata bila bangun pagi, petang, suasana kekampungan tu yang original lah. Yang hijau-hijau sawah padi tu kan. Okey, kita nampak dekat sini memang adalah yang dah ditanam, yang disemai pun. Jadi mungkin boleh secara ringkas ni kongsikan dengan kami macam mana nak menghasilkan ataupun mengusahakan padi, tanaman padi ni secara sendirian ni maksud. Mula-mula kena buat apa? Mula-mula kita kena sediakan tong, tak kisahlah tong apa saja yang boleh guna pakai yang dah terbuang, isikan tanah, masuk air, kemudian kita akan semai padi dulu dalam 1 minggu lebih atau 1 minggu, maka tumbuhlah mata ni tu dalam 1 inci atau 3 inci. Bila dah tinggi sikit kita bolehlah buat pemindahan. Ini semai dulu maksud Yang ni semai dulu macam mana tu? Silakan. Okey, dah ditabur. Yang ni dah disemai. Okey, dah semai yang ni. Kita bolehlah pemindahan macam ni. Pemindahan ke? Pemindahan macam ni ke sini ke macam tu kan. Bolehlah sini. Nanti kalau dah besar lagi kita pindah lagi macam tu. Dia tumbuh mata macam ni lah. Mata dia kalau 1 minggu lebih ke 2 minggu, inilah hasilnya mata dia. Macam ni. Kalau dia timbul,
kita tekan balik. Tekan dia ke dalam lah. Tekan dia nanti hidup. Walaupun dia pucuk dia tenggelam sedikit, nanti akan tumbuh. Okey, yang ini proses semayan ni. Yang ni pembelanan ni dah tanam lah, ni mula tanam. Okey. Yang ni dah mula membesar. Yang ni dah bunting betina. Maksudnya dah bunting lah. Okey, kejap. Dia ada bunting betina, bunting tu mungkin boleh fahamkan kita juga. Dulu kata yang ni bunting jantan, katanya lah orang dulu. Yang ni bunting betina lah. Bila dah bunting betina maka dia terbit lah ininya. Oh, yang ini Dah terbit lah. Bila terbit kita tunggulah masak. Dia macam 4 bulan ke 3 bulan lebih dah mula menguning lah. faham. Okey, macam mana nak bezakan bunting jantan dengan bunting betina tadi tu? Meh kita fahamkan meh. Allahu akbar. Okey. Yang ni. Yang ni dia belum besar. Belum bunting lagi lah. Yang ni. Dan kemudian ni dia dah mula start dah nak macam ibarat kata bunting jantan. Okey. Yang betina kita munculkan yang betina pula. Okey, yang ni yang betina. Yang betina yang ni kemudian sudah ni mulalah dia mengeluarkan buah. Begini. Begini. Jadi kena kita tunggu masak sajalah. Dalam tempoh Dalam 3 bulan setengah atau 4 bulan macam tu dah cukup masak lah. Jom, saya nak bawa kepada anda kepada satu lagi proses ni untuk kita melihat kepada tanaman tu. Sekejap. Jom maksud. Kat sini je. Sebab selepas daripada semayan apa semua tu, prosesnya juga boleh dibawa sampai ke sini lah ya. Okey, macam mana keyakinan tu kita nak buat macam bercucuk tanam ni? Macam saya tak berapa pandai ni, apa rahsia? Saya sebenarnya prinsip saya, apa saja yang saya buat, saya yakin dengan diri saya boleh buat. Benda saya mesti boleh buat, yakin, mesti insyaAllah. Okay, tunjuk demo satu maksud macam mana? Yang penting yakin tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni kita ambil saja secubit ini. Cucuk saja. Dah ada jarak-jarak sikit lah ya. Jarak. Kalau cantik macam petak-petak dia nampaklah garisan-garisan dia tu lurus cantik. Boleh saya cuba satu? Yakin je Mana kita boleh letak ni maksud? Mana-mana je. Mana-mana. Bismillah. Yang ni saya lock lepas 3 bulan saya datang balik ya. Yakin je. Inilah padi pertama yang saya tanam kat sini. Kejap lagi kita nak tengok selepas 3 bulan hasilnya pula untuk kita proses menjadi beras macam mana cara tradisionalnya yang akan dilakukan oleh Mak Su. Kita nak kembali untuk berehat seketika. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Anim. Ya, kita dah tukar carrier sekarang. Jadi Anim jadi Dah pesawah. belajar tadi? Dah belajar tadi cara tanam padi? Ya. Lepas ni memang dah tak beli dah, Hafad. Tak beli memang dah. dah tak beli Buat dah. sendiri sekarang. Buat sendiri sekarang. Habis semua. Kat belakang rumah tu nanti kita dah tanam. Tapi lupa, kita duduk kondo macam mana? Jangan risau. Tak kira lah sama ada Anim duduk kondo ke, duduk banglo ke, ataupun kawasan tak ada tanah. Yang kawasan tak ada tanah ke, jangan risau. Sebab apa? Boleh. Sebab boleh. Kalau sebelum ni mungkin acik-acik semua, tuan-tuan puan-puan, kalau tanam bunga dekat pasu, kali ni kita boleh tanam beras. Dekat dalam pasu juga. Juga kalau ada tong-tong kan? yang terpakai dan yang mana nak buang semua, jangan buang. Kita boleh tanam padi. Tanam padi Okey, jom kita bersama dengan seorang individu ni. Kalau tadi Mak Su dah kongsikan, tapi nampaklah kawasan rumah Mak Su tu dia ada tanah kat belakang rumah dan sebagainya kan. Ada pula orang kata kita ni tak ada tanah ni, duduk KL. Jom kita bersama dengan Encik Idrus Iskandar Abdul Hamid. Cik Idrus akan kongsikan dengan kita. Tu dia dah bawa dah tong-tong. Kalau tengok kawasan perumahan ni pun tak banyak kawasan lapang tanah yang boleh kita tanam padi. Jadi macam mana? Assalamualaikum Cik Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Itu dia, kita nak kongsikan cara yang paling mudah dengan masa yang begitu padat dan singkat ini. Cara untuk kita tanam padi kalau tak ada kawasan tanah yang lapang. Macam mana? Apa yang nak dimulakan terlebih dahulu Cik Idrus? Okey, pertama sekali untuk orang-orang yang berada di apartmen, di kondo seperti mana dua orang ni duduk, kita hanya perlukan satu tong yang tidak berlubang. Okey. Tong yang tidak berlubang, yang tidak tembus air. Lepas tu kita perlukan 3 jenis bahan sahaja. Okey. Baik. Paling mudah. Yang pertama kapur. Kapur pertanian yang boleh dibeli di Shopee, di kawasan kedai-kedai pertanian lah.
Okey, lepas tu garam. Garam okey. pertanian. Garam pertanian, Garam pertanian. Garam kat rumah tu tak boleh pakai? Tak boleh. Ah, Kita jangan pakai pula garam pakai yang garam kat rumah. Garam bukit dikhususkan boleh? untuk macam mana? Garam bukit. Garam bukit pun tak boleh. Oh, Kita kita pakai garam garam yang pertanian. dikhususkan untuk tanaman. Okey, okey. faham. Lepas tu kita gunakan baja ni lah, baja sebatian NPK 15-15. Okey. Baju tu kita kena and cari then tu 15-15. yang terakhir ni lah benih padi. Okey. So, bila dah ada tanah, kita boleh dapat di nursery tanah hitam ataupun sebarang jenis tanah-tanah. So, kita gaul lah 3 jenis ni sekali Ratio dalam dia satu macam mana tanah. ratio dia? Macam mana? Ratio untuk setiap bahan, setiap yang dikongsikan tadi. Okey, untuk satu tong, untuk tanah satu tong, kita buat tanah satu tong, kita gunakan nisbah 3-2-1. Okey, 3, 2, 1. So, maksudnya kalau kita guna sudu, 3 sudu, 2 sudu dan 1 sudu. Okey, faham. So, kita gaul sebati dan kita biarkan dulu 2 hari. Kemudian kita letak air. Lepas letak air, kita letak terus benih. Paling mudah. Boleh tunjukkan terus untuk kita dapat gambaran yang lebih jelas. Boleh. Okey, saya tunjukkan sikit lah untuk sebagai untuk gambaran sajalah. Untuk gambaran dululah. Okey, mula. So saya tak gunakan jumlah yang tepat lah. Saya cuma buat macam ni je lah. Okey, kita tabur ke dalam tanah ni. Sepatutnya tanah tu kita letak atas ni lah. Hamparan lah. Okey. Sedikit garam macam ni. Kalau nak buat macam Itali tu pun boleh. Sambil. Sempat. Okey. Okey, sikit saja. Dan kemudian kita boleh gaulkan. Sebatikan betul-betul supaya pH tanah tu berada di dalam lingkungan 5.5 ke 6.5. Okey. Maknanya kelembapan tanah tu kena memang pakai tanah kering pada asalnya? Tak kisah jenis tanah apa, kering ke basah, sebab kita akan top up dengan air. Okey, faham. Sebab dia akan berendam dalam air. So, bila kata dah habis, kita dah biarkan 2 hari supaya kapur dan garam tu sebati. Kita just put air macam ni. Sampai air tu penuh. Sampai air tu penuh menutupi paras tanah tersebut lah. Sampai kita tak nampak tanah tu. Habis benih, bila nak letaknya benih? Benih selepas 2 hari. Selepas 2 hari air tu dah berendam. And then baru kita gunakan benih tu lah. Letakkan benih tu dalam satu pasu lebih kurang 5 ke 6 biji benih lah. Yang telah direndam. Biji benih tu kita kena rendam dulu dalam masa 24 jam. Okey. Cik Idrus, orang kita ni macam saya sendirilah. Saya macam tak sabar punya orang tau. Kadang-kadang kalau kita dah buat sesuatu tu, nak tunggu jadi. Hari-hari tengok, dah keluar ke belum, dah keluar ke belum. Okey. Bila masa yang akan dia mengeluarkan hasil, dia keluarkan macam dia punya bunga, daun dia. Bila masa? Okey, dia tempoh daripada kita semai apa semua, kita perlukan lebih kurang dalam 3 bulan lah. 100 hari, 90 ke 100 hari. Okey. Faham. Penjagaan di taman ataupun di apartment cukup mudah. Sebab apa, kita perlu maintain air sahaja. Cuma dalam 5 ke 6 hari air dia kering, kita terus top up air lain. Dia tak ada serangan-serangan daripada, macam contoh kalau kita buat bendang, ada siput gondang kan. Ada perburusan lain ke kalau kita buat sendiri ni? Kalau kita berada dekat apartment ke apa ke, tak mungkin siput gondang tu naik sampai tingkat 15 jauh tu rasanya. Tingkat 28. Okey, Encik Idrus. Kalau di kondominium ataupun apartmen ni, ataupun rumah yang tak ada tanah sangat ni lah kan, pencahayaan dia pun agak tidak meluas seperti letaknya di kawasan lapang. Jadi macam mana dari sudut pencahayaan yang diperlukan untuk penanaman padi ni di apartmen ataupun kondo ni? Okey, kalau di kawasan-kawasan yang apartmen ni, saya suggest untuk dapatkan sedikit cukup cahaya matahari. Dia tak payah direct sun. Kita letak di koridor luar pun. Tak payah. Dia janji ada pencahayaan matahari sedikit dalam sehari tu pun saya rasa alhamdulillah boleh hidup. Dan daripada 90 hari ke 100 hari dengan teknik penjagaan yang betul, dengan pembajaan dan penjagaan air. So, inilah kejadiannya. Akhirnya dia akan keluar jadi macam ni.
Tapi yang paling penting kita kena berhubung dengan Jabatan Pertanian lah kan. Ataupun dengan pihak peladang untuk kita nak tahu pelbagai info lah. Tadi kita tengok Nim, kan bila kita dah letakkan satu tong, kita dah letakkan air, nampak macam ada takungan air kat situ. Jadi biasanya kalau kita duduk dekat rumah ke, kat apartmen ke, kadang-kadang kalau ada takungan air tu, risau takut pembiakan nyamuk dan sebagainya. Betul juga. Jadi Encik Idrus macam mana pula tu? Ada nampak banyak nyamuk ke? Masalah nyamuk Maaf, kita tak clear sangat. Racun lah. Okey, faham. Bila cerita pasal nyamuk je tak clear dah. Okey, sekali lagi Encik Idrus sebab kita terputus, ada sedikit teknikal, suara Encik Idrus tadi tak dengar sangat. Okey. Untuk masalah jentik-jentik apa nyamuk tu ya? Betul. Nyamuk saya suggest kepada penduduk lah untuk gunakan racun jentik-jentik yang kita boleh dapatkan di pejabat kesihatan. Sebab yang racun jentik-jentik ni dia tak mengefek penanaman padi ya. Dia tak efek pada pokok padi kita. Okey. Selalunya kalau sekali dalam satu jangka masa tu berapa banyak tong yang dapat ditanam oleh Encik Idrus sendiri? Kalau saya nampak 12 ke 13 tong lah. Okey, 12-13 yang saya dapat. 12-13 tong betul? Lebih kurang sekilo lebih lah dalam 10 tong tu. Okey jugalah, maknanya kalau sekilo lebih, kalau kita yang duduk beberapa orang ni cukup juga lah kan. makanan. Kalau lelaki bini tak ada anak lagi boleh lah. Okey. Ya, terima kasih banyak-banyak Cik Idrus berkongsi dengan kita, sangat-sangat bermanfaat bagi mereka yang lepas ni mungkin nak mengambil inisiatif untuk tanam sendiri di rumah. Tak kira lah rumah tu ada tanah ke tak ada tanah kan. Terima kasih. Sampaikan salam kami kepada warga Kuala Kangsar ya. Nanti bolehlah singgah. Nanti kami singgah sana. Makan padi di Kuala Kangsar ya. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita terus saja nak bersama dengan Anim. Anip. Anip. Anim di sini, tapi Anip di sana. Anip, buat apa lagi tu Anip? Tadi dia dah main dengan itik, angsa semua. Bangau. Bangau. Okey. Silakan Hanif. Anim dan juga Fadli, kalau di studio tadi bersama dengan Cik Idrus dari Kuala Kangsar untuk tengok cara menanam padi. Ini kita dah tengok dah. Tadi kita dah kongsikan juga prosesnya. Dan sekarang ni selepas 3 bulan lebih nak ke 4 bulan ni, siaplah padi yang telah pun berbuah ini. Dan saya masih bersama dengan Mok Su Nor ya. Okey, Mok Su sihat ya, masih lagi bersama dengan saya ya. Okey, sekarang ni Mok Su, bila dah siap apa semua ni lah, dah ada padinya, dah berbuah ni, macam mana kita nak jadikan beras tu Mok Su? Okey, sekarang kita gunakan manual, bukan moden dah. Moden tu lambat lagi lah. Ini kita buat cara manual. Jadi ambil beras ni atau padi ni yang masak. Kan? Ni ada yang cantik, ada yang tak cantik sebab cuaca kan. Gesek je macam ni. Tapi dia hancur lah. Dia macam tak adalah macam yang kat kilang tu cantik kan. Bujur-bujur. Macam tu je. Mesti orang pelik kan kenapa kena gesek dengan Kenapa? Memang cara tradisional macam ni lah. Cara tradisional macam ni lah. Tidak juga tradisional, kena guna batu yang batu antan tu. Dengan yang bulat tu ada kayu tumbuk gitu-gitu yang dulu zaman dulu saya guna tu. Tapi sekarang mana ada kan, jadi kita guna pakai ni sajalah. Macam tu. Macam tu. Okey, biasanya bila dah buat macam ni berapa lama baru kita dapat, dah boleh terus dapat lah ya maksudnya? Boleh. Kita kena tampil. Lepas ni kita kena tampil lah macam ni. Okey. Lepas tu kena pilih. Banyaklah punya proses kalau benda yang sikit ni kan. Macam ni. Kemudian ada beras tu lah. Sikit-sikit tu kena rajin. Ada yang beras yang sebiji. Kalau dia tak hancur, dia ada sebiji macam ni lah. Macam ni. Jadi lepas tu kena pilih lah. Lepas tu kena gesek lagi lama lah. Begitu. Lagi banyak kita buat lagi lah kita boleh dapat. Dan difahamkan juga selain daripada kita menggunakan proses macam Mok Su Nor kongsikan tadi, boleh juga gunakan jari saja, tangan saja memang kita tunjuk macam mana tu. Sebab saya ni tidaklah pro sangat. Mok Su tunjukkan juga. Sebabnya bila buat macam ni, dia mengambil proses yang ataupun mengambil masa yang agak panjang juga. Cumanya kepuasan tu sebab sendirilah ya. Bila dah dicari-cari dan ini dapatlah beras yang sebegini, adalah hasilnya. Macam mana tu Mak Su? Macam mana tu? Kopek pakai kuku macam ni.
masuk dalam tangan, dalam kopek, dia kopeklah dia ya. SIW, kau tanya aku tadi buat apa? Saya belum tekan lagi dah melatah dah maksud kita ni. Sabar dia melatah sikit lah ya. Ya, okey. Maafkan saya. Syadap kan kita tadi ya. Okey, dah keluar berasnya. Cantik betul berasnya. Tengok begitu. Kauhan. Itu. Nah, ini berasnya. Jadi ini kurang dia masak betul. Kalau masak betul dia warna putih lah. Ini belum kurang masak. Dia sebab dia kurang masak, dia warna hijau lah. Sebab maklumlah ayam cepat sangat menyerang. Jadi kena ambil cepat-cepat. Ni dah boleh makan dah ni? Meh ke tangan saya. Okey, kan maksud nak suapkan? Tak apalah, lambat lagi lah. Manja sangat kamu. Kita cubalah ya. Sebab beras sekarang pun memang macam-macam ni Memang rasa beras lah Memang ini hasilnya. Kalau yang masak betul dia putih lah. Kalau yang kurang masak dia hijau-hijau lah. Macam tu. Okey Mak Su, sambil-sambil kita tunjukkan beras yang dah siap ni, padi yang dah cantik ni selepas 4 bulan Tadi ada yang tanya di Facebook kami, Malaysia Hari Ini Tu 3, ramai peminat Mak Su ni mereka melihat kepada tempat tanam padi tadi tu, ada air yang bertakung. Tak banyak nyamuk ke? Tak ada nyamuk, tak ada. Dalam dia ada katak bertelur. Setiap hari katak akan bertelur dan berudu pun banyak. Kemudian dalam yang tong-tong tu, setiap minggu saya akan letak ubat jentik-jentik. Boleh kita tengok sekali jalan lagi. Jom. Ini atas permintaan ramai, kita tengok dan kita tunjukkan sekali lagi kawasan ini. Sabar Mak Su, jangan laju sangat. Yang mana? Tanya lagi ya. Jangan, belum lagi Mak Su, saya tak tekan lagi ni. Jom kita tunjuk. Meh sini sambil jalan sambil melatah pun. Ya. Ini tuan-tuan. Jadi ini akan membantu untuk daripada nyamuk-nyamuk lah ya. Ya betul. Yang ni anak telur katak lah, nanti dia akan jadi berudu dan banyaklah katak-katak sini. Dia dah membesar, dah ada kaki 4, dia akan keluar. Carilah tempat-tempat dia dan dia orang akan bertelur lagi kat sini. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Dan ini mengelakkan daripada nyamuk ada apa semua banyaklah ya. Mana berudu? Ya. Okey, Mak Su, terima kasih banyaklah menunjukkan kami ya. Jadi mungkin sedikit pesanan kepada yang minat ni untuk meneruskan minat menanam padi sendiri ni Mak Su. Sikit je, ringkas saja. Mana yang minat tu cubalah tanam padi. Orang kata untuk terapi mata walaupun di perumahan biasa boleh letak 1/2 pun tak apa yang minat kan. Lepas ni Mak Su akan menjamu kami bersama dengan beras dan juga padinya. Terima kasih Mak Su. Cakap bye-bye kat semua orang. Bye-bye. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Jumpa lagi. Kita berteriak seketika Malaysia Hari Ini. Kenaikan harga beras putih import menyumbang kepada peralihan trend pembelian pengguna sekaligus menyebabkan kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran. Namun krisis bekalan serta harga beras kembali menjadi topik perbualan ramai sejak beberapa minggu lalu. Stok beras tempatan yang didakwa semakin berkurangan mempengaruhi kenaikan harga beras import yang tinggi. Kekurangan bekalan beras putih tempatan terus membelenggu masyarakat termasuk para peniaga kecil. Kru Malaysia Hari Ini meninjau beberapa gerai makan di kawasan Jalan Pantai Dalam, Kuala Lumpur bagi mendengar sendiri pendapat serta luahan peniaga terhadap isu ini. Bagi Wan Azhar Wan Mahmud, dia mengakui terpaksa menaikkan harga sebungkus atau sepinggan nasi putih bagi menanggung kos operasi yang melambung. Bukan sahaja beras, peniaga berusia 58 tahun ini turut berpendapat harga barangan mentah yang tinggi seperti ayam dan ikan menjadi faktor kepada kenaikan harga di gerainya. Lebih mencabar, kesukaran untuk mendapatkan stok beras memaksa dia untuk keluar mencari bekalan di beberapa buah kedai atau pasaraya. Kita terpaksa kadang saya kena pergi jauh. Kena pergi ke belah-belah NXK, Kuchai Lama sana. Kadang-kadang saya kena naik atas Kerinci sana. Itu pun tak ada. Kita nasib lah, terpaksalah beli beras dalam RM40 pun kita belilah. Nak macam mana kata kita nak berniaga kan. Kalau biasa dulu kita tanggung dalam RM26 untuk satu kampik beras 10 kilo. Sekarang ni harga dah mencecah ke 40 lebih. Dengan benda yang sama kita pakai dulu. Kalau ada yang rasa macam
galak sikit kita cakap lah, ni harga nasi dah naik. Kita paksa naikkan RM1 pasal beras pun dah naik kata. Bagi Khairunas Muhammad Nur pula, dia hanya menaikkan kadar bayaran sekitar 50 sen bagi nasi dan lauk yang dihidangkan. Malah bagi mewujudkan situasi menang-menang antara dia dan pelanggan, peniaga berusia 55 tahun ini tidak mengenakan sebarang charge pada nasi yang ingin ditambah, sebaliknya menukar jenis beras kepada jenama yang lebih murah. Kita walaupun naik beras, kita boleh cari yang dapat yang murah sikit daripada yang biasa lah. Macamnya dulu dapat 33, sekarang 42 beras sejati. Tapi kita terpaksa cari yang lain murah daripada itu sikit, 38, 10 kilo. Memang kurang kualitinya daripada yang beras biasa itu memang ada. Kalau kita masak kadang-kadang, biasanya cantik memang. Kalau yang biasa yang mahal tu memang cantiklah berasnya, nasinya. Kalau ditukar ke beras yang jenama yang lain, mungkin customer akan agak merasakan lain rasanya lah. Meskipun gerainya bukan terletak di lokasi tumpuan pelancong, namun masih mendapat kunjungan individu dari luar negara seperti Indonesia. Ternyata faham dengan keadaan ekonomi masa kini, pelanggan masih mampu bertolak ansur dengan kenaikan harga makanan di gerai Khairunas. Rasanya bolehlah sikit-sikit tu setakat RM1-RM2 kan, sebab diorang pun nak berniaga kan. Jadi wajar jugalah kalau naikkan sikit harga nasi. Selain nasi tu, lauk yang dijual tu pun bahan pun dah mahal sekarang kan. Mungkin dalam ada satu item tu naik RM1 itu okey. Ya, jadi biasanya kami belanja satu orang makan di sini dalam RM10-12. Jadi kalau nanti dalam RM13-14 tu masih okey lagi. Berbeza pula dengan pemilik sebuah restoran di sini, Khairul Ajman Haji Abdul Sattar. Dia masih mengekalkan harga lauk pauk yang dijual, sebaliknya hanya mengenakan charge tambahan kepada nasi putih. Selain daripada mengutamakan kepuasan pelanggan, dia terpaksa menaikkan harga nasi demi kebajikan pekerja yang turut berhadapan dengan peningkatan kos sara hidup. Lauk stay macam dululah. Kira macam sama, cuma nasi tu je lah. Kalau dulu RM1 satu tray, sekarang kita jual RM1.50 ke RM2. Pekerja sekarang pun, bila barang dah naik, dia gaji pun nak naik. Selain daripada kos elektrik, air, bil-bil semua, gaji pekerja pun naik. Sebab dia orang nak makan kan, memanglah dia orang kerja kedai makan. Tapi bila dia orang tak kerja, dia orang makan tempat lain, dia orang pun guna kos yang tinggi. Ironinya, nasi merupakan makanan ruji bagi rakyat Malaysia, namun semakin sukar dinikmati oleh masyarakat. Persoalannya, di manakah titik noktah bagi dilema yang melanda negara ini? Siapa pula yang bertanggungjawab bagi mencari jalan penyelesaiannya? Itulah kita nak bercakap tentang masalah dan langkah untuk kita nak menangani isu beras. Kalau kita lihat tadi, Afiq ada menumbual beberapa pemilik restoran yang mengatakan bahawa anda kata ialah kita tahu bahawa beras sekarang ni dah naik harga. Jadi ada di antara peniaga yang tidak menaikkan harga untuk lauk pauk ni, tapi menaikkan cuma harga beras. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa setengah daripada orang-orang yang buat bendang ni, khususnya mereka yang berada dekat sebelah utara ni, yang sekarang ni mengalami masalah biji benih yang masih lagi mereka tak dapat. Mungkin disebabkan oleh ada golongan-golongan tertentu yang menyimpan, mengawal. Apabila kerajaan naikkan harga, barulah mereka nak keluarkan biji benih tersebut. Jadi kita nak tahu sebenarnya apakah yang menjadi isu sebenar yang menjadikan benih itu sendiri kenaikan harga berlaku. Encik Azhar Hashim selaku Exco dan juga NGO Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, kini bersama-sama dengan kita secara maya. Kita sempat bawakan. Assalamualaikum Encik Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Encik Azhar, ini merupakan isu yang boleh dikatakan bukan sahaja membebankan kepada pihak kami sebagai rakyat Malaysia yang menjadikan ini sebagai makanan ruji, tetapi pada pihak pesawah juga mempunyai masalah dan juga isu yang perlu ditangani. Isu ini tak boleh lagi lama. Jadi kita harapkan nak mengetahui sebenarnya isu sebenar yang berlaku. Terlalu banyak sangat berita yang kami dapat sehingga kita tak tahu sebenarnya apakah yang dialami oleh pihak pesawah itu sendiri. Silakan Encik Azhar. Terima kasih. Berkenaan dengan isu kekurangan benih, di tempat saya, tarikh masuk air kalau ikut jadual yang diberikan oleh AIDA dan GPS bermula pada 5 hari bulan 11. Sehingga sekarang benih yang kami perlukan tidak ada di pasaran seperti mana biasa.
jika ada pun harga sekarang di pintu-pintu kilang mereka nak jual sehingga RM57. Dan saya dapat tahu pembekal benih ni nak keluarkan bil RM32. Jadi maknanya yang harga lebih tu duit bawah meja. Patutnya kerajaan patut kawal lah benda-benda seperti ini. Okey, macam mana Encik Azhar dapat tahu tentang isu yang sebenarnya harga yang dikeluar daripada pintu kilang RM30 sahaja? Sebab itu dah perkara biasa yang sebelum-sebelum ni berlaku. Okey. Bila berlaku yang ketidakstabilan macam ni, jadi isu lah perkara ni. Okey, jadi apabila kita dah pun sedia maklum yang khususnya pihak pesawah di Bagasserai ni kekurangan biji benih, apa mungkin solusi yang mungkin boleh kita buat ya nak mencari biji benih tu daripada mana pula lepas ni, Cik Azhar? Saya rasa kerajaan patut campur tangan lah. Kena siasatlah di loji-loji benih yang diberikan kuota lesen untuk menyiasat di mana benih-benih itu disimpan. Jika tidak, kami di Bagasserai akan menghadapi masalah. Yang mana yang ada duit boleh beli RM57, maka dapat benih. Yang mana yang tiada duit untuk beli harga RM57 sampai sekarang masih tak ada benih. Sedangkan jadual pemasukan air sudah hampir. Okey. Antara isu lain yang kita nampak dekat sini, ada dakwaan yang mengatakan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kerana bila melibatkan pembelian benih padi ini, yang terlibat adalah penjual, pengilang, pemborong dan juga pesawah itu sendiri. Di manakah kelompongan yang dapat dikenal pasti bagi pihak pesawah sendiri untuk melihat adakah dari satu pintu ke satu pintu itu orang tengah yang dapat menjadi orang tengah transaksi itu menjadi gangguan terhadap jual beli dan kenaikan harga ini dapat dikenal pasti oleh pihak kalian sendiri? Baru-baru ni pengarah Pawasulia dia kata jika kita nak bercakap kena ada bukti. Sedangkan kami sendiri pun tak ada cukup bukti untuk melaporkan perkara-perkara ini. Jika tersilap laporan, maka yang melaporkan itu akan didakwa. Itulah jadi masalah. Sepatutnya kerajaan bila dengar info-info macam ni, walaupun kami tak ada bukti, silalah siasat turun ke lapangan, ambil tindakan, cuba siasat di loji-loji benih yang telah diluluskan sendiri oleh kerajaan. Ya, tentu saja ada dinamika ataupun mungkin ada faktor-faktor di luar kawalan mungkin yang mempengaruhi harga padi ini hingga jatuh ke paras RM1,200 setan. Kalau sebelum ni RM1,700 untuk satu tan. Mungkin pandangan Cik Azhar sendiri, adakah mungkin kerajaan harus akan mengubah mungkin dasar untuk subsidi ini? Sebab apa dasar untuk subsidi ini diberikan kepada pesawah ni last kali terakhir pada tahun 2008 yang ianya disemak. Jadi mungkin ada mungkin subsidi yang baru yang mungkin dapat diberikan kepada pihak pesawah bagi pandangan Cik Azhar? Jika berkenaan isu subsidi ini, bagi saya yang terbaik adalah isu subsidi benih ini diberikan terus kepada pesawah. Jadi mudah pesawah untuk buat benih sendiri. Dan yang pihak-pihak pembekal benih pun boleh bersaing untuk meningkatkan kualiti mereka dan mengeluarkan tawaran-tawaran yang harga lebih berpatutan lah untuk petani. Okey, sekarang ni kerajaan dah keluarkan. Ya, silakan. Apa dia Cik Azhar? Silakan. Sekarang ni kerajaan dah berbilion ringgit mengeluarkan subsidi benih kepada syarikat-syarikat. Sedangkan benih itu tak ada. Jadi apa berlaku sebenarnya? Di mana kelompongan tu? Okey, Cik Azhar, sekurang-kurangnya kami dengar dan tahu masalah sendiri daripada individu yang berada dalam isu ini. Mungkin ada yang perlu kita perhalusi panjangkan isu ini. Tapi apapun, terima kasih Cik Azhar memberitahu kepada kami situasi sebenar yang dialami oleh pihak pesawah. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan juga yang terbaik. Isu ini akan dipanjangkan lagi dengan perbualan kita dan juga perkongsian ini dapat diraih perhatian insya-Allah. Terima kasih Cik Azhar. Encik Azhar Hashim daripada Exco dan NGO Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia daripada pihak pesawah itu sendiri. Inilah isu yang berlaku. Kita harapkan ada tindakan dan siasatan yang dilakukan, bukan semata-mata dakwaan yang tanpa bukti dan asal-usulnya. Dan kita tidak mahulah mungkin ada kartel yang menyembunyikan biji benih tersebut. Okey, kita nak berhenti pada seketika. Lepas ini bersama dengan Anim, Anim nak bercakap tentang BMS 2023, inspirasi ibu apa jadi superhero anak. Okay, sekalinya di MSI. Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini.
Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Kembali bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Kalau ibu bapa di luar sana nak jadi superhero anak-anak, pelbagai caranya. Selain daripada kita menunjukkan tugasan dan tanggungjawab kita, ada lagi tanggungjawab yang seringkali merasakan agak sukar untuk kita lakukan, iaitu menabung ataupun memastikan perancangan kewangan anak-anak ni dapat dikawal rapi untuk pembesaran mereka. Jadi untuk itu, sempena dengan 31 Oktober sebenarnya merupakan Hari Tabung Sedunia. PTPTN sendiri telah pun mengadakan satu inisiatif, iaitu sebenarnya inisiatif ini merupakan tahun ke-6 telah pun dilaksanakan, iaitu Bulan Menabung Simpan SSPN BMS. Kali ini BMS 2023 ada ciri-ciri keistimewaannya tersendiri, tapi apapun ini merupakan satu road tour lebih kurang. Sebulan ini mereka akan pergi daripada negeri ke negeri untuk menyebarkan kesedaran untuk menabung ini, dan dari pihak PTPTN sendiri mengadakan pelbagai aktiviti. Kalau untuk kita ketahui lebih lanjut lagi tentang apakah keistimewaan BMS 2023 ataupun Bulan Menabung Simpan SSPN, ayuh kita terus sahaja bersama dengan Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid selaku Ketua Eksekutif PTPTN yang bersiaran bersama dengan kami pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Ini satu kempen yang sangat-sangat baik. Kadang-kadang kita dalam masa setahun tu sibuk kita duk simpan duit nak pergi bercuti, tapi terlupa nak simpan duit untuk pendidikan anak-anak. Jadi terus sahaja kita nak mengetahui tentang keutamaan bagaimanakah kita ni perlu ada kesedaran sebagai ibu bapa untuk mengawal perancangan kewangan anak-anak itu sendiri. Silakan. Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni lah, kos pendidikan semakin hari semakin meningkat. Setuju. Untuk sejauh itu PTPTN kita nak ibu bapa membuat perancangan untuk masa depan anak-anak dari segi pendidikan tinggi masing-masing lah. PTPTN kita mempunyai platform yang kita tawarkan kepada masyarakat Malaysia, iaitu Simpanan SSPN, yang mana kita nak galakkan rakyat Malaysia, ibu bapa di luar sana untuk memulakan penabungan seawal anak berusia 1 hari lagi. Dan apabila anak-anak ini berusia 18 tahun ataupun dapat tawaran kemasukan universiti, so sedikit sebanyak dengan tabungan yang telah disediakan oleh ibu bapa, dapat mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman, sama ada pinjaman PTPTN, MARA ataupun mana perbankan. Tetapi kita nak rakyat Malaysia ini lebih kepada ada tabungan dan kurang berhutang. So apabila mereka dapat masuk universiti, belajar jadi doktor ke engineer, dan apabila mereka telah tamat belajar, duit yang patut bayar hutang tadi boleh digunakan untuk menabung untuk anak-anak mereka pula. So kita nak memuput. Dan inilah pentingnya kesedaran untuk menabung oleh ibu bapa sebagai perancang kewangan yang utama lah yang dilihat oleh anak-anak. Betul. Kita tak boleh menafikan tentang kos pendidikan semakin lama semakin meningkat. Betul. Lagi-lagi kalau anak-anak dah ada pemilihan kos untuk dilanjutkan. Mereka mungkin lagi-lagi dalam medik seperti mana yang kita tahu dan sebagainya kan, memang memerlukan kos yang sangat tinggi. Selain daripada itu, program Bulan Menabung Simpan SSPN juga menjadi antara isu yang antara intipati yang agak menarik juga untuk kita kongsikan bersama. Okey, sekarang ni PTPTN kita menjadi hakikat inilah. Kita cuba nak ajak rakyat Malaysia untuk memulakan agenda menabung. Ada sebab kita perkenalkan BMS, Bulan Menabung Simpan SSPN, yang merupakan tahun ke-6 pada kali ini yang kita telah lancarkan BMS ini. So BMS ini telah dilancarkan pada 1 Oktober 2023 yang lalu, iaitu pelancaran dia buat di Sunway Pyramid Mall yang telah dilancarkan oleh pengurusi PTPTN yang berbagai Datuk Nurliza Abdul Rahim. Dan pada masa sama juga kita telah lancarkan di Sabah dan juga Sarawak. Dan kita konsep kali ini berlainan daripada sebelum-sebelum ini. Kita ada jelajah. So kita akan turun ke negeri-negeri. So pada minggu lepas saya telah turun ke zon pantai zon timur. Itu telah kita adakan di Terengganu, Kelantan dan Pahang. So weekend ini kita akan jelajah ke zon selatan pula, iaitu di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Minggu depan kita ada zon utara di Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak. Yang seterusnya kita akan tutup di Sunway Velocity Mall pada 27 hingga 29 April nanti di Ceras di Kuala Lumpur nanti. Di Oktober 27 hingga 29 Oktober. Di Sunway Velocity Mall nantilah. So seluruh bulan Oktober ini kita dedikasikanlah kepada agenda untuk nak galakkan rakyat Malaysia. Kita turun padang, turun jumpa rakyat Malaysia untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia, ibu bapa terutamanya, membuka akaun simpanan SSPN untuk tujuan pendidikan tinggi anak-anak pada masa hadapan. Dan pelbagai aktiviti sebenarnya diadakan sepanjang jelajah itu akan berlangsung. Apa antara aktiviti yang menarik yang mungkin dapat menarik minat si keluarga untuk datang ke BMS 2023? Sepanjang program, kalau kita berada negeri nanti itu, kita ada program pertandingan mewarna simpan SSPN, kita ada simpan SSPN Got Talent, kita ada juga pertandingan robotik.
Kita nak cungkil bakat anak-anak muda ni, adik-adik untuk dari segi berinovasi dari segi robotik. Kita ada Jenga Family Competition, ada Passport BMS dan juga kita ada Happy Hours. Okey, menarik juga Passport BMS tu. Dia maksudnya dia maksudnya dia kena selesaikan aktiviti-aktiviti dan setiap aktiviti katakan chop lah. So bila dia selesai keseluruhan aktiviti akan bagi hadiah. Okey. So dia lebih kurang pada konsep menabung lah kan. Menabung. Tabung baru dapat hasilnya. Baru dapat hasilnya. Okey, Ya betul. menarik. Itu dia antara yang akan menarik perhatian anda seisi keluarga. Ini dia, kalau anda takut terlepas, pergi saja ke website. Sambil-sambil tu kita nak tahu juga kenapa pentingnya untuk kita adakan segala perancangan kewangan ini demi anak-anak. Ada yang mungkin masih lagi kurang kecaknaan yang sebenarnya tak nampak lagi. Ada juga yang berpendapat kita jalan dahulu dengan kehidupan ini, nantilah kita fikirkan tentang pendidikan anak-anak bila anak-anak dah besar. Apa pandangan daripada macam PTPTN? Kenapa kita nak menggalakkan penambangan awal? Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Macam contoh kita ada sediakan salah satu manfaat ini adalah geran sepadan, yang mana kita memberikan kepada ibu bapa berpendapatan RM4,000 ke bawah, yang mana apabila anak mereka dapat tawaran masuk ke universiti, kita akan bagi ringgit ke ringgit. You ada simpan RM1, kita bagi RM1 percuma. You ada RM100, kita bagi RM100 percuma. Maksimal kepada RM10,000 kepada satu keluarga. Dan ini adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh PTPTN untuk memastikan apabila anak dapat masuk ke universiti nanti, ibu bapa telah menyediakan satu tabungan yang mencukupi supaya jadi anak-anak tadi tidak terbeban untuk nak dapatkan pinjaman dan kena bayar balik pinjaman. So sekurang-kurangnya dengan perancangan awal oleh ibu bapa tadi dapat membantu anak-anak menjalani kehidupan lebih baik pada masa hadapan. Okey, kalau ada ibu bapa yang bertanya, contohnya seperti saya lah kan, kenapa kita tak boleh menabung sendiri? Kenapa kita kena memilih menabung bersama dengan SSPN PTPTN ini? Apa agaknya respon daripada tuan? Okey, sebenarnya memang tidak nafikan banyak produk-produk penabungan untuk pendidikan ada di luar sana. Cuma saya nak ceritakan pasal PTPTN ini sebab kita ada tawaran yang sangat-sangat istimewa, manfaat yang sangat bagus melalui simpanan SSPN-nya. Yang pertama sekali kita ada pelepasan tax dan cukai sehingga RM8,000. Dapat menjimatkan duit ibu bapa tadilah melalui pelepasan tax dan cukai ini. Yang kedua, kita ada bagi dividen. Yang mana kita cuba bagi dividen yang lebih baik daripada kadar pasar semasa. Dan yang ketiga juga simpanan di bawah simpanan SSPN ini adalah dijamin oleh kerajaan dan patuh syariah. Sebenarnya saya sebut tadi, kita juga ada geran sepadan yang diberikan kepada mereka yang berpendapatan RM4,000 ke bawah. Dan anak dapat masuk Indonesia tapi maksimal RM10,000 satu keluarga. Mana nak dapat? Mana nak dapat benefit itu kan? Kalau kita menabung sendiri tidak akan dapat kita rasai. Dan satu lagi manfaatnya adalah manfaat takaful RM1 ke RM1. Yang ni kita cuba berikanlah kepada ibu bapa. Sangat bermanfaat, terutama sekali bagi ibu bapa sama ada yang baru sahaja berkeluarga dan sebagainya kan. Inilah perkongsian yang dapat membantu anda. Ini dia PTPTN sedia bantu. Terima kasih kita ucapkan Encik Ahmad Dasuki, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Kalau anda terlepas, saksikan siaran ulangan kami. Jangan risau. Jangan lupa untuk sama-sama turut serta dalam BMS 2023. Fazli Fuad, silakan. Saya sempat menarik nafas sambil tu. Apakah mungkin perkongsian anda? Silakan, Afad. Okey, baik. Terima kasih, Ani Izzati. Okey, jangan lupa untuk anda bersama dengan kami pada hari esok. Seperti mana yang kita tahu bahawa esok merupakan hari besar untuk kita sebagai rakyat Malaysia kerana esok adalah hari untuk pembentangan bajet belanjawan 2024. Jadi anda jangan lupa untuk bersama dengan kami kerana kita akan mengupas. Waalaikumsalam. Nem, besok kita cerita pasal bajet, Nem. Ya, bajet besok. Kan? Sama-sama kita dengarkan dan sama-sama kita menjadi buka mata dan telinga anda untuk tahu apakah yang mungkin dirancangkan untuk pada tahun-tahun akan datang. Okey, selain daripada itu kita nak kongsikan yang lain? Adakah? Okey, ada masa lagi ke? Okey, dah tak ada masa lagi. Tak apa, yang kita nak kongsikan ni kita sambung esok. Betul. Jangan risau. 9.30 pagi kita akan bersama-sama dengan anda untuk 1 jam Malaysia hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya Fazli Fuad. Assalamualaikum. Bye.